Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, hari ini kita menyambut 1 Muharram, ataupun kita sebutkan sebagai memperingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kalender Islam dicetuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mengambil sempena dengan hijrah. Berbeza dengan agama-agama yang lain dan juga tamadun-tamadun yang lain. Pada kebiasaan mereka akan mengambil tarikh lahir individu-individu dan juga insan-insan yang dianggap berjasa dalam fahaman mereka. Sebagai contoh, Masihi yang diambil sempena dengan konon-kononnya tarikh lahir Nabi Isa alaihi salam. Sebab apa Sayyidina Umar antara hikmahnya menyandarkan tahun Islam kepada hijrah? Yang pertamanya, tahun-tahun ini adalah merupakan simbol kepada peringatan penting. Sebab itu antara hikmah Islam ni tak disandarkan kepada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi disandarkan kepada hijrah, sebab hijrah itu melambangkan syiar pelaksanaan syariat. Walaupun lahirnya batang tubuh Nabi itu penting, tetapi batang tubuh adalah dimuliakan disebabkan syariat yang dibawa. Sebab itu memperingati hijrah sebagai lambang pelaksanaan syariat adalah penting bagi umat Islam. Sebab
matlamat Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah untuk membawa dan juga melaksanakan syariat. Justru itu pada malam ni kita akan cuba untuk memahami beberapa perkara penting. Kenapa hijrah itu penting kepada pelaksanaan syariah ataupun dalam pelaksanaan Islam secara syumul. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang pertamanya mungkin kita cuba untuk hayati. Al-Quran ada dinamakan sebagai Makkiyah dan ada dinamakan sebagai Madaniyah. Makkiyah bukan bermakna sempena turun di Mekah, dan Madaniyah itu bukan disebabkan dia turun di Madinah. Tetapi Makkiyah dan Madaniyah adalah merupakan dua sempadan antara sebelum dan juga selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Sebab apa? Sebabnya sebahagian daripada syariat sudah dapat dilaksanakan di Mekah dan tak perlu hijrah ke Madinah. Terutamanya ibadat-ibadat yang berkait dengan ibadat. Contohnya kita ambil solat, puasa, merupakan ibadat yang sudah dilaksanakan dan disyariatkan sejak di zaman Mekah. Walaupun mereka awal musyrik Mekah menentang pelaksanaan tauhid dalam bentuk solat dan seumpamanya, tetapi jika kita baca sejarah, pada peringkat akhir era Mekah, golongan musyrikin telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadat, untuk bertawaf, untuk bersolat dan seumpamanya, tetapi dengan syarat jangan kacau dan jangan kata mereka sesat. Akhirnya turun lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku, tak boleh campur. Ringkasnya Rasulullah menolak tawaran mereka, sehingga akhirnya membawa kepada usaha membunuh Nabi, dan ringkasnya akhir berlakunya hijrah. Dan selepas dia berhijrah, maka turun ayat-ayat yang berkait dengan pelaksanaan ataupun hukum hakam yang berkait dengan fardu kifayah. Di sana banyak ayat-ayat Madaniyah yang bukan lagi berkait dengan masalah ibadat dan munakahat. Sebagai contoh kita ambil yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan perundangan, yang berkait dengan politik dan juga pemerintahan. Itu merupakan antara ciri-ciri dan juga ayat-ayat yang turun di peringkat Madaniyah. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab pelaksanaan ibadat dia tidak memerlukan kepada prasyarat negara. Solat, syaratnya kita ada wuduk, masuk waktu. Semua syarat-syarat mewajibkan solat dan melaksanakan solat cukup sewaktu Nabi berada di Mekah. Maknanya kita boleh berwuduk, kita sehat, dan kita boleh laksanakan, maka hukumnya wajib solat walaupun tak ada kerajaan. Tetapi bila mana pergi ke era Madinah, di sana ada perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang mana perkara ini tak boleh laksana di peringkat Mekah. Kenapa? Kerana perkara-perkara ini prasyaratnya perlukan kepada adanya negara. Contoh kita ambil, antaranya ialah pengharaman riba. Riba ni bukan sahaja haram dilibatkan makan beri
Tetapi riba ni disebutkan oleh Allah, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Izinkan perang maknanya perlu dihapuskan, ditentang melalui kuasa dan perundangan. Maka penguatkuasaan pengharaman riba itu dia berlaku di peringkat Madinah. Maknanya riba ni bukan sahaja kita tak boleh makan, bukan sahaja kita tak boleh beri, tetapi kalau ada orang yang mengamalkan riba, kita wajib mencegah dan wajib menentang. Maka nak cegah dan tentang itu, dia perlukan kepada syarat negara, kuasa. Sebagaimana wuduk. Wuduk ni dia wajib, dari segi pelaksanaannya ia memerlukan kepada wujudnya air. Maka berusaha untuk mendapatkan air itu hukumnya wajib untuk melaksanakan wuduk yang wajib. Sama juga seperti mencegah riba. Hukum cegah itu wajib. Maka prasyarat nak cegah riba itu mestilah ada kuasa. Maka di peringkat Mekah Nabi tak ada kuasa, dan di peringkat Madinah barulah Nabi mendapat kuasa. Dan sama juga hukum hakam yang berkait dengan ekonomi. Di peringkat Mekah berlakunya monopoli. Sebagai contoh apa yang disebutkan sebagai talaqur rukban. Talaqur rukban ni maknanya orang yang berniaga di Mekah, mereka perlukan barang yang luar daripada Mekah. Sebab Mekah ni bukan tempat ada kilang, Mekah ni bukan tempat ada tanaman, dan Mekah ni bukan tempat yang ada ternakan. Tanaman, ternakan, pengeluaran semua luar daripada Mekah. Tetapi undang-undang Mekah, orang yang berniaga di Mekah tak boleh ambil direct daripada pengeluar, penternak, petani daripada luar Mekah. Dan penternak, petani, pengeluar daripada luar Mekah pula tak boleh membawa masuk barang mereka ke Mekah, disebabkan oleh sekatan undang-undang yang dilaksanakan oleh pemimpin Mekah Abu Jahal, Abu Lahab. Maka akhirnya dilantik orang tengah yang kawal barang yang masuk ke Mekah dan barang yang diniagakan di Mekah. Maka transaksi ini monopoli dikenali sebagai talaqur rukban. Ianya haram, menindas, menaikkan harga barang, dan penghapusan kepada penindasan ini tak boleh berlaku di peringkat Mekah sebab Nabi tak ada kuasa. Lalu apabila Nabi berhijrah ke Madinah, maka di Madinah mula diharamkan, Nabi mengisytiharkan penghapusan sistem talaqur rukban yang mereka laksanakan dan amalkan sebelum daripada ini. Sama juga sebagai contoh kita ambil antara perkara yang dilaksanakan di Mekah, di Madinah, yang tak boleh dilaksanakan di peringkat Mekah sebelum daripada hijrah. Di antaranya ialah di zaman jahiliah, peniaga-peniaga dan rakyat perlu membayar cukai. Cukai itu diberikan, dibayar kepada pemerintah. Maka cukai tadi boleh dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin Mekah, dan sama juga sistemnya di Madinah dan dunia pada waktu itu. Lalu akhirnya di peringkat Madinah dihapuskan cukai-cukai ini. Lalu diperkenalkan satu sistem yang namanya zakat. Zakat ni kalau nak bayar, peringkat Mekah boleh bayar. Tetapi zakat ni bukan sahaja wajib dibayar oleh setiap umat Islam, tetapi mula dikuatkuasakan dalam bentuk undang-undang di peringkat Madinah sebagaimana difirmankan oleh Allah,
khudh min amwalihim sadaqah. Wahai Muhammad, ambillah, kutiplah, pastikan orang-orang Islam membayar zakat-zakat mereka. Lalu Nabi mengisytiharkan, man mana'az zakata fa inni akhidhuha. Barang sesiapa yang enggan buat lari, tak nak isytihar zakat mereka, kata Nabi SAW, aku akan merampasnya. Maka akhirnya zakat bukan sahaja ibadat personal, tetapi dia menjadi satu sistem negara ataupun sistem baru dalam konteks percukaian negara. Sebelum daripada hijrah, dilaksanakan undang-undang, di mana undang-undang di zaman jahiliah berpusat kepada kuasa pemerintah. Maka pemerintah menentukan siapa hakim. Pemerintah menentukan siapa yang akan membicarakan. Pemerintah menentukan sama ada sesuatu kes itu perlu diteruskan ataupun kes itu perlu digugurkan. Pemerintah yang menentukan sama ada si pesalah dimaafkan ataupun tidak. Maka bila mana Nabi SAW berhijrah, maka diperkenalkan satu sistem perundangan yang baru, menghapuskan sistem jahiliah yang diamalkan sejak sekian lama di dalam masyarakat bukan saja Arab tetapi dunia pada waktu itu. Di antaranya ialah bila mana sesuatu kesalahan itu sabit berkait dengan kes-kes seperti jenayah, maka tiada lagi kuasa yang boleh memberikan keampunan. Jikalau sabit, maka dia mesti dilaksanakan, dijatuhkan hukuman dan tiada lagi pengampunan. Jika sebelum daripada itu, jikalau sesuatu jenayah seperti mencuri, bila mana berlaku, maka yang pertama kuasa mengadili itu adalah kuasa pemerintah. Kalau kena anak beranak mereka, kes buang. Jika sabit sekalipun, mereka akan berikan kemaafan. Sebab pusat kuasa kepada kes jenayah adalah pemerintah. Bila mana Nabi berhijrah dan menegakkan negara Islam Madinah, jikalau kes-kes jenayah seperti mencuri, merampak, samun, maka bila mana sabit bersalah, maka tak ada kuasa yang boleh mengampunkan hatta Nabi SAW. Sebab itu bila mana berlaku satu kes, seorang perempuan daripada bangsawan mencuri, confirm selepas perbicaraan didapati bersalah, dah hukumnya ialah potong tangan. Lalu dalam kes ini mereka pergi jumpa dengan Zaid, anak angkat Nabi SAW, supaya Zaid bercakap dengan Nabi SAW supaya diberikan kemaafan kepada bangsawan ini. Lalu diberitahu kepada Rasulullah cadangan supaya dimaafkan pesalah ini sebab dia di kalangan bangsawan. Waktu itu merah muka Nabi, marah. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah celaka umat yang sebelum daripada kamu, bila mana orang-orang yang hina di kalangan mereka mencuri, mereka laksanakan hukuman had, potong tangan. Bila mana orang-orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka maafkan dan lepaskan. Dan Nabi menyatakan, wa aimullah law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah anak aku sekalipun, jikalau dia mencuri, nescaya aku akan potong tangannya, kata Nabi SAW.
Apa maknanya? Maknanya undang-undang itu tertinggi. Hatta Nabi SAW sebagai orang yang ranking paling tinggi dalam agama sebagai Rasul, dan orang yang ranking paling tinggi dalam negara sebagai pemerintah, ketua negara, pun Nabi SAW tak boleh maafkan walaupun anaknya sendiri yang mencuri jika sabit kesalahan. Jadi dalam Islam tidak ada kemaafan dan tidak ada kasta. Sebab itu pemimpin paling tinggi macam mana sekalipun, mereka tak ada kuasa maaf. Pemimpin paling tinggi macam mana pun, jikalau sabit kesalahan, mereka mesti laksanakan hukuman. Itu merupakan undang-undang yang membezakan di zaman jahiliah Mekah sehingga Nabi berhijrah dan ditegakkan di Madinah. Dan termasuk antaranya ialah di zaman jahiliah, jikalau ada satu kes kesalahan yang menentukan hakim itu pemerintah. Jadi bagaimana kalau kes itu melibatkan kroni, anak beranak, kawan kepada pemerintah? Mestilah hakim yang dilantik itu hakim yang tidak adil. Tetapi bila marinya Islam, maka hakim itu mestilah dipersetujui oleh dua belah pihak, bukan ditentukan oleh pihak pemerintah. Sebagaimana banyak kes yang berlaku di zaman Nabi SAW. Bila mana dua orang bertikai ataupun sabit kesalahan, sebagaimana kes yang berlaku kepada Yahudi Bani Quraidah, maka hakim yang dilantik itu juga dipersetujui oleh Bani Quraidah sebagai yang tertuduh dalam kes pemberontakan. Maknanya Islam bukan berpusat kuasa undang-undang itu kepada pemimpin. Sebab itu kita tengok sebagai contoh dalam kes pembunuhan, dia agak berbeza dengan kes jenayah yang lain. Zaman jahiliah kalau kes bunuh, kuasa siasat, kuasa dakwa dan kuasa pengampunan adalah kuasa pemimpin. Tetapi bila mana negara Islam di Madinah ditegakkan selepas hijrah, kuasa dalam kes pembunuhan dia special, iaitu kuasanya diberikan besar kepada keluarga si mati. Sebab itu Al-Quran menyatakan, wa man 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kuasa ampun itu ada pada keluarga si mati. Jikalau keluarganya memberikan kemaafan, kerajaan tak boleh buat apa-apa. Kalau keluarganya kata aku nak jatuhkan hukuman bunuh kepada si pembunuh keluarganya, kerajaan walaupun hatta Rasulullah yang tertinggi dalam ranking agama, hatta pemimpin negara khalifah paling tinggi dalam ranking politik kuasa negara, tak ada kuasa untuk maafkan kalau keluarganya kata aku mahukan orang yang bersalah yang membunuh keluarga aku ini dijatuhkan hukuman bunuh. Maka kuasa tertinggi dalam kes pembunuhan bukan pemimpin negara. Sebagaimana zaman jahiliah, zaman Mekah selepas hijrah, maka kuasa pemerintahan itu, kuasa pengampunan, kuasa siasatan dan kuasa pendakwaan itu diberikan besarnya kepada keluarga si mati, sebagaimana ayat surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Maknanya kalau pemimpin bunuh orang sebelum datangnya Islam, maka dia boleh lepaskan, bebaskan, maafkan dan buang kes bila mana melibatkan pemimpin-pemimpin. Sebab apa? Kuasa siasatan, kuasa dakwaan, kuasa pengampunan berpusat kepada kuasa pemimpin.
Tetapi bila mari Islam, kalau pemimpin bunuh orang, mereka tak boleh lepas. Sebab apa? Kuasa siasatan, kuasa dakwaan dan kuasa pengampunan adalah merupakan kuasa keluarga sebati. Menyebabkan berlaku keadilan bila mana Nabi menegakkan syiar dan juga sistem syariat ataupun sistem perundangan di peringkat Madinah, yakni selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk antaranya ialah penguasaan tanah. Tanah ni merupakan punca kuasa. Dia mempunyai nilai kuasa yang bukan saja nilai komersial. Di zaman jahiliah, tanah dimonopoli oleh pemimpin-pemimpin negara yang dinamakan sebagai hima. Hima maknanya seluruh tanah tak boleh dimiliki oleh rakyat kecuali yang dibenarkan oleh pemimpin-pemimpin. Satu benda kita kena ingat, tanah ni dia tak sama macam tabung. Kalau tanah, bila sebut hak kerajaan, pemimpin yang tentukan mutlak, bermakna pemimpin adalah memonopoli tanah. Zaman jahiliah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, tanah dimiliki oleh pemimpin mutlak. Maknanya rakyat baik huk baik keruk walau apa cara sekalipun tak boleh memiliki tanah kerajaan, melainkan apa yang diluluskan oleh pemerintah Abu Jahal, Abu Lahab. Menjadikan ramai tak ada tanah, ramai tak ada rumah. Tanah ni keperluan semua orang, dan Allah jadikan manusia dan tanah lebih daripada cukup. Tetapi bila mana kerajaan tak benarkan rakyat memiliki tanah, melainkan beli, dan beli pula daripada orang-orang yang diberikan hak tanah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, menjadikan segelintir sahaja menguasai tanah, jual kepada orang ramai, menjadikan harganya melambung dan menyebabkan ramai tak mampu beli dan ramai yang tidak ada tanah dan tidak ada kediaman. Ramai yang homeless. Homeless ni bukan cerita baru. Maka menyebabkan dalam sistem sebelum daripada Islam ditegakkan di Madinah, ramai yang tak ada kediaman, ramai yang tak ada tanah, melainkan oleh pemimpin-pemimpin dan kroni-kroni mereka sahaja. Lalu apabila hijrah ke Madinah, ditegakkan negara Islam, Nabi mengisytiharkan, wa man sabaqa ila man lam yasbiq ilaih fahuwa la. Dan Nabi mengisytiharkan la hima illa lillahi wa li rasuli. Tak boleh lagi dilakukan sekatan tanah. La hima ni maknanya tak boleh dilakukan sekatan tanah. Maknanya pemimpin tak boleh kata tanah rakyat tak boleh masuk, sebagaimana zaman jahiliah. Mana zaman jahiliah rakyat tidak berhak untuk memiliki, membuka, meneraka tanah kerajaan melainkan dengan izin pemerintah. Kalau mereka teroka sekalipun, bangunkan, hidupkan, mereka tak berhak untuk memiliki tanah tersebut. Itu undang-undang zaman jahiliah. Bila mari Islam ditegakkan di Madinah, Nabi isytihar bahawa sekatan itu tak boleh dilakukan melainkan dua je, Allah dan Rasul. Selain Allah dan Rasul tak boleh buat sekatan tanah. Maknanya kalau orang tu masuk dalam tanah kerajaan, maka dia berhak memiliki tanah tersebut. Dah kalau berebut macam mana? Lalu Nabi isytihar, man sabaqa ila man lam yasbiq ilaih fahuwa la. Barang sesiapa yang mendahului orang lain memasuki sesuatu tanah kerajaan, maka tanah tu dia punya. Sahabat cerita bila Nabi isytihar macam tu dekat Madinah, kami berebut
cari tanah kosong kerajaan. Dia panggil Ardul Mawad. Bahasa kita terjemah tanah kosong kerajaan. Berebut. Sebelum ni sebab apa tak berebut? Sebab sebelum ni tak boleh. Berebut. Orang ni cuk kat sini, orang ni cuk kat sini. Dan Nabi memberikan tempoh. Dia bukan pakai tanda hak dia tak. Dia ada syarat dia. Bila dia tanda, dia mesti ada tempoh untuk bangunkan tanah tersebut. Kalau ditanda saja tapi tak bangun, ada mazhab kata lepas tahun dah hilang hak. Tapi kalau dia dah buat rumah, dah bangunkan kediaman, duduk, tanah tu hak dia. Nabi menyatakan kalau orang tu dah dahului orang lain, barang siapa yang merampas tanah itu selepas daripada itu, li'irqin zalim, maka usaha rampasan itu adalah zalim, kata Nabi SAW. Jadi sahabat cerita dia pun berebut. Masing-masing hak tak ada tanah ni berebut cari tanah untuk bangunkan kediaman, dan ada yang buat pertanian. Cuma kadang-kadang kita ni banyak, minta maaf saya sebut, berfikir secara teori. Hatta zaman sekarang pun baru ni saya ada sebut tentang benda ni, dan ada banyak pertanyaan yang sama. Tapi saya pun sebenarnya dah ratus kali dah saya jawab. Tapi sebab sekali jawab bukan semua sampai. Ada yang kata kalau lah dia buat macam Nabi buat ni, nescaya nanti tanah habis digondol oleh pemaju-pemaju. Yang pertamanya ingat Nabi tu bodoh sangat ke? Itu bahasa akidah lah, senang jawab. Sampai tak faham ke benda ni? Tak, Nabi, hukum Allah ni bijak sebab Tuhan yang buat. Sebab itu nak dapatkan tanah ada syarat dia. Dan syarat-syarat ini sebenarnya memastikan kapitalis tak akan boleh kuasai tanah. Macam mana? Antaranya tanah tu mesti diusahakan. Hari ini pemaju dia gondol tanah sebab kuasa gondol tu bukan kuasa dia. Sebagai contoh, nak buat satu kawasan perumahan, bilion kos dia. Pemaju dia buat kawasan perumahan yang besar. Sebagai contoh macam Elmina sebagai contoh. Bukan duit daripada syarikat pemaju. Duit itu adalah sebahagian besarnya pinjaman daripada MBSB, dan pembeli pun pinjam daripada MBSB, dan kuasa modal itu sebenarnya kuasa rakyat, bukan kuasa dia. Jadi kalau seseorang tu bangunkan tanah pakai duit orang, hukum ihya dia tak berhak untuk dapatkan tanah tu. Kalau kita tengok modal pemaju, saya rasa dalam kalau 20 hektar pun tak boleh nak bangunkan, kalau betul-betul modal dia. Jadi sebab itu, kalau kita tengok dalam hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan ini, menjadikan semua orang berhak dan mampu untuk memiliki kediaman sendiri. Dan dengan hukum hakam ini juga menjadikan keadilan untuk semua dan tidak lagi berlaku monopoli. Jadi kita berhenti sekejap insya-Allah untuk sama-sama kita mendengar azan insya-Allah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahumma rabbah wassalatu qa'imah ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu merupakan hikmah di sebalik pentingnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang telah kita bincangkan tadi, jika agama Islam ni hanya semata-mata agama ritual, bermakna di peringkat Mekah sudah mencukupi dan tak perlu hijrah ke Madinah. Jadi sebab itu ataupun hikmah di sebalik Sayyidina Umar meletakkan takwim kalender Islam ini kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu lambang dan juga sebagai suatu syiar bahawa Islam ini adalah merupakan agama yang syumul, yang bukan hanya agama ritual sebagaimana agama-agama yang lain. Sebab itu Imam Hasan al-Banna menyatakan bahawa Islam ini adalah merupakan ibadat. Dia adalah merupakan cara hidup, dia adalah merupakan negara, dan dia adalah juga merupakan perundangan, dan juga dia adalah merupakan sistem. Sebab itu para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam konteks Madinah menunjukkan kepada kita bahawa sewaktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang penting yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ialah mencari ganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara. Sebagaimana yang kita tahu, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad baginda sallallahu alaihi wasallam belum lagi dikebumikan. Tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum terus bermesyuarat di Thaqifah, berbincang siapa yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tengok, kalau tunggu bincang selepas jasad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dikebumikan, apa salahnya? Tapi tak, jasad sallallahu alaihi wasallam yang mulia pun belum dikebumikan, tapi para sahabat, kibarus sahabat, terus bermesyuarat, berbincang siapa yang akan ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya urusan pentadbiran negara sangat penting. Sebab itu kalau Islam ni hanya agama ritual, cukup di peringkat Mekah. Tetapi Madinah melambangkan Islam adalah sistem, Islam adalah ibadat, dan Islam juga adalah kuasa negara. Tanpa kuasa, kebenaran dan keadilan mustahil dapat ditegakkan. Sebab itu Islam tidak beza. Sebagai seorang Islam yang pentingkan ibadat, mereka juga pentingkan munakahat, mereka juga pentingkan muamalat,
mereka juga pentingkan undang-undang, dan mereka juga pentingkan negara. Sebab itu para sahabat akhirnya bersepakat melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mentadbir negara Islam Madinah yang ditegakkan dengan hijrah. Apa asasnya? Sayyidina Umar menyatakan, kenapa kita tidak meredai seorang manusia yang mana yang mana Rasulullah meredainya memimpin kita bersalat, untuk dia juga memimpin kita dalam urusan negara. Maknanya Sayyidina Umar mengkiaskan Rasulullah melantik Sayyidina Abu Bakar waktu Rasulullah sakit untuk mengimamkan solat orang Islam. Maka Sayyidina Umar kiaskan, kalau Rasulullah redha Sayyidina Abu Bakar memimpin kita dalam solat, kenapa kita tidak redha untuk dia pimpin kita dalam urusan negara? Maka akhirnya sebulak suara mereka bersepakat melantik Sayyidina Abu Bakar menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara, walaupun jasad baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia belum lagi dikebumikan, menunjukkan kepada kita apa dia, iaitu hijrah menegakkan negara, memimpin adalah merupakan satu perkara yang sangat penting, sebagaimana sirah dan sejarah yang kita ceritakan dan juga kongsikan tadi. Jadi mudah-mudahan dengan semangat hijrah ni memahamkan kita bahawa syiar yang penting daripada peristiwa hijrah dan masuknya ma'al hijrah kita ini menjadikan suatu peringatan bahawa Islam yang kita anuti ini adalah merupakan Islam yang syumul, yang bukan hanya terhad kepada ritual, adat dan istiadat sahaja, dan itulah yang ditunjukkan dan dilambangkan oleh para sahabat dengan tertegaknya negara Islam Madinah, dan juga antara hikmah Sayyidina Umar meletakkan hijrah merupakan tahun ataupun tarikh takwim dalam agama Islam. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan ringkas ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan peringatan kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru ma'al hijrah. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapat keberkatan dan lebih baik daripada tahun-tahun kita yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.